Saya terkejut kerana video yang lepas telah mendapat 300 view dalam tempoh cuma 6 hari. Itu merupakan rekod peribadi saya. Mungkin disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai pelajar mula menggunakan YouTube untuk tujuan pembelajaran. Bagus sekali. Saya pula akan tingkatkan usaha untuk menyediakan bahan-bahan belajar untuk kamu semua, okey? Dalam video yang lepas, kita bincang sedikit tentang koordinasi dan gerak balas. Kita bincang secara umum sahaja, bukan? Jadi dalam video kali ini, kita nak sambung dengan sistem saraf. Topik sistem saraf ini banyak, jadi saya bahagikan kepada beberapa subtopik. Mula-mula, kita belajar tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf ni apa? Sistem saraf ialah sistem badan yang terlibat dalam koordinasi dan gerak balas. Maksudnya, sistem yang mengesan rangsangan, mentafsir rangsangan dan seterusnya menghantar maklumat kepada efektor untuk menghasilkan gerak balas yang sesuai. Sistem saraf menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik yang dipanggil impuls saraf. Impuls saraf dihantar melalui sel saraf yang disebut neuron. Jadi, sistem saraf hantar impuls guna neuron. Apakah komponen-komponen yang membentuk sistem saraf? Sistem saraf terdiri daripada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Ini badan manusia. Kalau kita hilangkan sistem integumen iaitu kulit, hilangkan otot dan organ-organ, kita dah mula nampak sistem saraf. Yang warna kuning ni, macam wayar elektrik atau akar pokok. Termasuk juga dalam sistem saraf ialah otak. Sekarang kita hilangkan sistem rangka pula. Dah nampak saraf tunjang. Tadi, saraf tunjang tersembunyi dalam salur saraf tulang belakang seperti yang kita belajar dalam bab 2. Wayar-wayar elektrik berwarna kuning tadi merupakan cabang-cabang yang berasal daripada saraf tunjang. Saraf-saraf ini menghubungkan antara suatu tisu dengan tisu yang lain. Otak bertindak sebagai ibu sawat atau pusat kawalan. Otak bersambung terus dengan saraf tunjang. Saraf tunjang macam himpunan saraf-saraf yang dibungkus dalam satu sarung. Together, otak dan saraf tunjang dikelaskan sebagai sistem saraf pusat, Central Nervous System, CNS. Sistem saraf periferi, Peripheral Nervous System, PNS. Sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Saraf kranium ialah saraf yang berasal daripada otak. Saraf kranium menghantar maklumat antara otak dan bahagian badan terutamanya kawasan kepala dan leher. Saraf spina ialah saraf yang berasal daripada saraf tunjang. Saraf spina menghubungkan tubuh badan dengan saraf tunjang. Jadi kita ada dua sistem saraf, saraf pusat CNS dan saraf periferi PNS. Okey, jom bincang sistem saraf pusat CNS dulu. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Otak ni apa? Otak merupakan organ. Jadi, otak terdiri daripada tisu-tisu. Ini juga bermaksud otak terdiri daripada sel-sel. Terdapat dua kelas sel otak iaitu sel saraf atau neuron dan sel glial. Pada tahap ini, kita cuma belajar tentang sel neuron. Otak mengandungi lebih kurang 100 juta neurons. Jutaan sel-sel neuron akan berhubung antara satu sama lain membolehkan otak memproses maklumat. Jisim otak lebih kurang 1.4 kg. Jisim ini bergantung kepada individu dan spesies. Sebab tu jisim otak gajah lebih besar daripada manusia. Kalau kita tengok bahagian dalam otak, kita dapat perhatikan ada dua kawasan iaitu kawasan gelap di bahagian luar dan kawasan cerah di bahagian dalam. Yang gelap ni kita panggil jirim kelabu, grey matter. Manakala yang cerah dipanggil jirim putih, white matter. Next, otak ada berapa bahagian? Pandai.
Otak boleh dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu cerebrum, cerebellum dan medulla oblongata. Selain bahagian-bahagian ini, kita juga kena tahu beberapa bahagian lain iaitu thalamus, hypothalamus dan kelenjar pituitari. Bahagian otak yang paling besar dipanggil cerebrum. Yang ni. Yang kat bawah dia pula namanya cerebellum. Selalu kamu keliru antara cerebrum dan cerebellum kan? Sebab nama dekat-dekat sama. Ni satu tips macam mana nak ingat. Bayangkan otak dan saraf tunjang macam penyapu. Penyapu dalam bahasa Inggeris ialah broom kan? Jadi kawasan ini dipanggil cerebrum. Cerebrum. Cerebrum merupakan bahagian otak yang paling besar dan berada pada bahagian atas. Cerebellum pula bahagian yang kecil. Belum cukup besar untuk menjadi penyapu. Jadi, ceri belum jadi penyapu. Cerebellum. Cerebrum boleh dibahagikan kepada 2 hemisfera. Hemisfera kanan dan hemisfera kiri. Permukaan setiap hemisfera berlipat-lipat bagi menambahkan luas permukaan dan bilangan sel saraf. Hemisfera kanan cerebrum dikaitkan dengan kemahiran kreativiti dan seni. Hemisfera kanan mengawal semua gerak balas di sebelah kiri badan. Hemisfera kiri cerebrum dikaitkan dengan kemahiran analisis, matematik, pertuturan, menulis dan berfikir secara logik. Hemisfera kiri mengawal semua gerak balas di sebelah kanan badan. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap dia otak kanan sebab dia kreatif. Otak kiri pula ialah orang yang suka matematik dan logik. Next, apakah fungsi cerebrum? Cerebrum mentafsir dan mengintegrasikan maklumat bagi mengawal dan mengkoordinasi semua aktiviti terkawal. Cerebrum, aktiviti terkawal. Maksudnya aktiviti yang kita nak buat ikut kemahuan kita. Contohnya, menggerakkan tangan untuk menulis, makan dan bercakap. Cerebrum mempunyai 4 kawasan atau bahagian atau lobus iaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal dan lobus occipital. Setiap kawasan cerebrum ini mentafsir dan mengintegrasi maklumat yang berbeza. Lobus frontal ialah kawasan di hadapan, front, iaitu kawasan depan, kawasan dahi kita. Lobus frontal merupakan kawasan cerebrum yang mengawal aktiviti minda seperti kecerdasan, pemikiran, ingatan, pembelajaran, penakkulan dan penyelesaian masalah. Jadi siapa yang nak jadi cepat pandai, selalulah urut kawasan dahi kita supaya kita punya lobus frontal akan menjadi sihat dan cerdas. Lobus parietal merupakan kawasan atas kepala di tengah-tengah. Ada 2 kawasan iaitu kawasan deria dan kawasan motor. Kawasan deria pada cerebrum mengintegrasi maklumat dan rangsangan seperti sakit, sentuhan, panas, sejuk dan bau. Kawasan motor pada cerebrum pula mengawal tindakan otot rangka yang terlibat dalam pergerakan. Lobus temporal merupakan kawasan di bahagian tepi, berdekatan dengan kawasan telinga. Lobus temporal terlibat dalam pendengaran dan ingatan. Akhir sekali, lobus occipital terlibat dalam penglihatan. Ia terletak di bahagian belakang kepala. Sebab tu kalau terkena pukulan atau hentakan pada bahagian belakang kepala, kita akan buta sementara waktu. Apa jadi kalau bahagian ni rosak? Buta terus. Mari kita ulang sekali lagi. Frontal untuk aktiviti minda, parietal untuk deria dan pergerakan motor, temporal untuk pendengaran dan ingatan, occipital untuk penglihatan. Apa nama bahagian otak yang kecil ni kat bahagian belakang? Dia belum jadi penyapu lagi. Ya, cerebellum. Ciri-ciri cerebellum. Sama seperti cerebrum, cerebellum terbahagi kepada 2 hemisfera, kanan dan kiri. Permukaan cerebellum juga berlipat-lipat bagi menambahkan luas permukaan dan bilangan sel saraf. Fungsinya apa? Cerebellum mengkoordinasikan pengecutan otot untuk pergerakan dan mengawal keseimbangan badan.
Kalau soalan sebut je ayat koordinasi pergerakan ataupun keseimbangan badan, jawapannya tak lain tak bukan cerebellum. Bahagian terakhir ialah medulla oblongata. Medulla oblongata terletak di bahagian bawah cerebrum, macam bahagian akar otak. Medulla oblongata ini bersambung dengan saraf tunjang. Fungsinya untuk mengawal atur tindakan luar kawal seperti kadar denyutan jantung, peristalsis, kadar pernafasan, tekanan darah dan perubahan saiz salur darah. Ini semua kita tak boleh kontrol. Memang ada orang yang boleh tahan nafas kan, tapi pada akhirnya dia dipaksa juga untuk bernafas. Kita juga tidak boleh kontrol denyutan jantung kita. Kalau ada situasi cemas, automatik jantung kita akan berdenyut dengan lebih cepat. Jadi, medulla oblongata, aktiviti luar kawal. Medulla oblongata juga mengawal tindakan refleks seperti batuk, bersin, muntah dan menelan. Siapa yang boleh tahan bersin atau batuk? Sangat susah kan? Almost impossible. Jadi, ia dikawal oleh medulla oblongata yang mengawal tindakan luar kawal. Sekarang ni musim wabak COVID-19. Jadi kalau nak batuk atau bersin tu, cari tempat yang sesuai. Jangan batuk atau bersin dekat orang lain tau. Okey, saya yakin kamu semua dah tahu pasal cerebrum, cerebellum dan medulla oblongata kan? Untuk PT3 dah pun belajar. Untuk SPM, kamu kena tahu 3 bahagian lagi, iaitu thalamus, hypothalamus dan kelenjar pituitary. Bahagian thalamus dan hypothalamus ni berada di sebelah dalam otak. Kalau kita kerat otak, then baru kita nampak. Thalamus dan hypothalamus terletak di antara bahagian tengah cerebrum dengan medulla oblongata. Kita ingat kedudukan dia. Cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum, thalamus, hypothalamus. Bawah cerebrum ada thalamus. Selepas huruf S, cerebrum, mesti huruf T, thalamus, ST. Cerebrum, thalamus. Bawah thalamus ada hypothalamus. Thalamus. Apa fungsi thalamus? Thalamus menerima maklumat daripada reseptor dia lalu menghantarkannya ke bahagian cerebrum yang tertentu untuk diproses. Okey. Kalau maklumat datang daripada fotoreseptor pada retina mata, kat bahagian cerebrum mana maklumat ini akan dihantar? Ya, kat lobus occipital. Lobus occipital. Jadi macam mana kita nak ingat fungsi thalamus ni? Macam ni. Thalamus kan terletak di bawah cerebrum. Jadi maklumat mesti sampai ke bahagian thalamus dulu. Kat sini. Kat sini macam terminal bas atau transit. Selepas kita tahu kat mana kita punya destinasi, maklumat akan teruskan perjalanan ke destinasi sasaran. Hypothalamus. Hypothalamus terletak di bawah thalamus. Fungsinya untuk mengawal atur keseimbangan dinamik persekitaran dalam. Contohnya, macam tekanan osmosis darah dan suhu badan. Persekitaran dalam berkaitan dengan homeostasis kan? H untuk homeostasis dan H juga untuk hypothalamus. H juga untuk hawa nafsu. Nafsu untuk makan, minum dan marah. Jadi, selain terlibat dalam proses homeostasis, hypothalamus juga merupakan pusat kawalan untuk mengesan kelaparan, rasa dahaga, keletihan, kemarahan dan suhu badan. Jadi, H untuk hypothalamus, homeostasis, hawa nafsu. Bahagian terakhir ialah kelenjar pituitary. Apa fungsi kelenjar pituitary? Kita akan bincang semula dalam bahagian sistem endokrin. Okey, selesai bahagian otak. Next, saraf tunjang. Saraf tunjang menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Saraf tunjang mengandungi sel-sel neuron iaitu neuron aferen, interneuron dan neuron eferen.
Dari segi struktur, saraf tunjang merupakan tisu yang memanjang bermula daripada medula oblongata sehingga ke bahagian lumbar. Kalau kita potong saraf tunjang, kita dapat lihat bahagian berwarna gelap dan bahagian yang berwarna cerah. Boleh teka tak apa yang berwarna gelap dan apa yang berwarna cerah ni? Yep, macam otak. Bahagian gelap ni ialah jirim kelabu, manakala bahagian cerah ni ialah jirim putih. Tapi ada beza sikit dengan otak. Kalau pada otak, jirim kelabu di bahagian luar, manakala jirim putih di bahagian dalam kan? Pada saraf tunjang, dia terbalik. Jirim kelabu di dalam, manakala jirim putih di luar. Seterusnya, di bahagian tengah saraf tunjang, terdapat salur pusat yang mengandungi cecair cerebrospinal. Cerebrospinal fluid, CSF. Pernah dengar tak cecair cerebrospinal ni? Kalau orang kampung kita panggil air tulang belakang. Air apa? Air tulang belakang. Air tulang belakang atau cecair cerebrospinal CSF ni jernih dan tak berbau. Hanya terdapat pada otak dan saraf tunjang. Cecair ini bertindak sebagai cushion atau penyerap yang memberi perlindungan kepada otak. Kalau ada cushion ni, jadi otak tak adalah terus terkena tulang tengkorak. Sama macam fungsi cecair synovial pada sendi. Ada satu prosedur dipanggil lumbar puncture untuk mengambil cecair CSF. Cuma doktor yang betul-betul mahir dalam prosedur ni sahaja boleh mengambil cecair CSF. Tujuannya untuk mengesan tekanan dalam ruang tengkorak atau mengesan jangkitan pada otak. Menarik bukan? Okey. Daripada saraf tunjang terkeluar saraf spina. Saraf tunjang bercabang dua membentuk akar dorsal dan akar ventral sebelum bercantum semula membentuk saraf spina. Ventral depan, dorsal belakang. Dalam akar dorsal tersumbat huruf G. Sebab tu ada gelembung ni. Gelembung ni kita namakan ganglion akar dorsal. G untuk ganglion. Dalam akar dorsal sebenarnya mengandungi neuron aferen. Disebabkan ada huruf G tadi, badan neuron aferen juga tersekat kat situ. Kesian. Akar ventral pula mengandungi neuron eferen. Saraf tunjang menghubungkan saraf spina dengan otak. Selain itu, saraf tunjang juga mengawal tindakan refleks. Akhir sekali, kita belajar tentang sistem saraf periferi PNS. Sebenarnya kita dah belajar tadi. Saya ulang je semula ya. Sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium yang bercabang dari otak dan saraf spina yang bercabang dari saraf tunjang. Fungsinya apa? Saraf kranium menghubungkan otak, organ deria dengan efektor pada kepala. Contohnya, mata dihubungkan dengan otak melalui saraf optik, iaitu sejenis saraf kranium. Apabila cahaya merangsang fotoreseptor pada retina, maklumat tercetus dan dihantar ke otak melalui saraf optik. Saraf spina pula menghubungkan saraf tunjang, organ deria dengan efektor pada anggota badan lain selain kepala. Contohnya, saraf spina C5 dan C6 menghubungkan otot biceps pada tangan dengan saraf tunjang. Okey, dah habis subtopik sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Diharap kamu semua dapat sesuatu daripada pelajaran kali ini. Dalam video akan datang, kita akan sambung lagi dengan dua subtopik iaitu neuron dan penghantaran maklumat oleh neuron. Semoga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan tau. Duduk dalam rumah baik-baik. Bye-bye.